السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bahasa Arab dia ialah al-arba'un at-tatwiriyah, hadithan fi tatwir az-zat wa asbabin najah. Kita masih lagi pada hadis yang kedua, sambungan kita muka surat yang ke-42 untuk poin yang keempat. Cuma sebelum pada kita masuk, kita tengok hadis dia dulu, muka surat 30, untuk kita ingat hadis dia tu. Lagi tak habis perbahasan syarah dia, kita akan selalu tengok belik hadis dia tu, iaitu pada muka surat 30, iaitu di bawah tajuk tinggalkan sikap lemah. Jadi kita nak ambil keberkatan hadis tu, kita baca dulu hadis tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Maksud dia muka surat 31 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah berbanding orang mukmin yang lemah dalam setiap kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Oleh itu berusahalah mencapai sesuatu yang memanfaatkan kamu. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Pohonlah pertolongan daripada Allah dan jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Sekiranya kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu sebut lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalaulah aku melakukan begitu dan begini. Walakin qul, sebaliknya sebutlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Fa inna law taftahu amal syaitan, kerana ucapan kalau itu akan membuka langkah syaitan. Itu hadis yang berkaitan dengan tajuk
kita yang kedua ni, iaitu tinggalkan sikap lemah. Kita dah bahas 3 poin daripada 7 poin yang diletakkan oleh penulis untuk syarahkan hadis ni. Malam ni kita masuk pada poin yang keempat, muka surat 42. Kita tengok dia letak situ, memohon pertolongan daripada Allah. Iaitu dia nak syarah potongan hadis, wasta'in billahi wala ta'jiz. Minta tolong daripada Allah dan jangan lemah. Sebelum ni kita dah bahas, iaitu bila mana Nabi sebut ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap benda yang boleh beri manfaat pada kamu. Manfaat situ maksudnya manfaat duniawi dan juga manfaat ukhrawi. Manfaat dunia dan juga manfaat akhirat. Dan kita tahu kedua-dua ni, duniawi dan ukhrawi ini, perlu disatukan dengan syariatullah dan sunnatullah. Apa dia syariatullah? Iaitu suruh dan larang Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam hadis Nabi. Allah Ta'ala dan Nabi suruh apa, Allah Ta'ala dan Nabi larang apa. Itu dia panggil syariatullah. Yang kedua ialah sunnatullah. Sunnatullah ni apa dia? Ketetapan alam yang Allah Ta'ala letakkan kepada semua makhluknya, tak kira Muslim, tak kira kafir, manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, duduk dalam sistem ini. Contoh, macam mana dia nak hilangkan lapar dia kena makan. Orang pun kalau dia lapar dia kena makan, binatang pun kalau dia lapar dia kena makan. Dia tak ada kaedah lain yang boleh melanggar kaedah itu. Maknanya tak ada dah cara lain. Nak bagi hilang lapar mesti makan. Dia tak boleh hilang lapar berlari keliling padang 40 kali hilang lapar dia. Tak, itu bukan sistem alam. Itu bukan sunnatullah. Makin tambah lapar dia. Jadi itu sunnatullah. Orang kafir pun macam tu. Macam mana dia nak kembangkan potensi diri dia? Dia kena keluar, dia kena belajar. Dia nak bagi dia cerdik, dia kena belajar. Semua sekali. Itu dia panggil sunnatullah. Okay. Jadi kita hidup atas dunia ni meraihkan kedua-duanya. Sebab tu Islam sangat bermusuh dengan seruan-seruan yang cuba membantutkan sunnatullah ni. Seruan-seruan yang cuba nak suruh manusia tak buat apa-apa, tunggu saja daripada Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya memang Tuhan boleh buat walaupun tak ikut sunnatullah. Contoh, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Isterinya melahirkan anak dalam usia yang sudah menopause. Hakikatnya tak boleh melahirkan anak dah bagi seorang perempuan yang dah lebih umur 60 tahun. Tak boleh. Rahim dia sudah tidak boleh berfungsi. Ovum dia tak boleh produce dah ovum. Tapi ini hukum khas yang berlaku kepada orang tertentu. Boleh. Tapi umumnya kita bukan Nabi Ibrahim. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada Maryam, ibu pada Nabi Isa. Lahirnya Nabi Isa bukan daripada percampuran air mani, maknanya sperma dan ovum, bukan. Tak pernah kahwin pun, tak pernah buat apa-apa hubungan pun. Akhirnya keluar Nabi Isa. Itu hukum alam yang dilanggar, tapi dia khusus. Bahkan bukan berlaku pada Maryam tu satu je. Sebelum pada dapat Nabi Isa tu dah berlaku banyak. Sebab tu kita baca dalam Al-Quran, Nabi Zakaria ni pelik bila mana tengok Maryam ni duduk di tempat ibadah dia ada makanan. Makanan tu datang dari mana? Datang daripada Allah Azza wa Jal, yang tak perlu kena pergi tanam, tak perlu kena ada duit dulu nak beli makanan tu. Benda ni boleh berlaku kepada orang tertentu dan memang Tuhan boleh buat. Tapi keumumannya orang-orang lain yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang-orang yang terpilih, mereka kena bergerak di atas hukum alam. Walaupun ada seruan-seruan yang mengatakan kalau ikut aliran kita ni boleh dapat macam tu juga. Kalau join kelompok kita ni pun boleh dapat macam tu juga. Masuk dulu, ambil zikir-zikir ni, baca mantra-mantra ni, akan dapat. Rupanya itu bukan karamah seperti mana yang disangka berlaku pada Nabi dan Rasul. Sebab Maryam bukan dia try nak benda tu.
Tiba-tiba dapat. Beza dengan kita hari ni, kita sekarang tak boleh terbang lagi, tapi duk fikir macam mana nak terbang. Lepas tu jumpa satu tok syekh mana bagi tahu zikir ni boleh terbang. Kita pun baca zikir tu. Bolehlah terbang. Terbanglah di dalam mimpi seorang-seorang. Dia pun syok sendiri, dah terbang dah aku. Rupanya tak terbang pun, dia mimpi je. Cuma nak katanya, ini bukan benda yang kita nak bincang. Hukum alam bukan seperti mana yang dimaksudkan sini. Okay. Poin yang keempat, bila mana kita dah ikut hukum alam, nak bagi cerdik kena belajar, nak bagi hilang lapar kena buat satu benda yang kita boleh makan, nak menambah, nak memperelokkan sara hidup kita, taraf hidup kita, kita kena kerja apa semua. Kita dah buat dah benda tu. Sekarang ni poin yang keempat, memohon pertolongan daripada Allah. Sebab kita kena tahu, dalam hidup ni dia ada benda-benda tak pasti yang masih lagi boleh berlaku. Walaupun kita dah ikut hukum alam, tapi tak jadi, gagal. Okay. Kita tengok apa syarah dia sebut. Dia kata memohon pertolongan Allah adalah sumber utama yang diperlukan oleh mereka yang ditimpa sifat pasrah dan putus asa. Dah try macam-macam. Ada orang hidup dia memang dia kurang bernasib baik, dia akan dapat benda yang dia nak selepas dia betul-betul struggle, baru dia dapat. Ada orang dia buat lebih kurang, ataupun dia dilahirkan dalam kelompok keluarga yang bernasib baik, dia kaya bukan kerana dia berusaha daripada dia miskin zero, tapi dia lahir dalam keluarga yang dah kaya, dia mewarisi sahaja. Jadi dia lebih relax, tenang. Orang cerita dekat dia, hidup kat luar ni susah, sekarang barang mahal, dia pun tengok rumah dia tak ada apa pun, boleh makan elok, sebab dia dah datang daripada keluarga yang kaya. Tapi ada orang dia struggle daripada tak ada apa, sehingga dia boleh dapat benda tu. Jadi sudut pandang dia berbeza. Orang-orang yang macam ni, yang try hard tapi tak dapat, ini syarah untuk kelompok ni. Apa penulis kata? Ini berpunca daripada pengalaman gagal berulang kali. Justru jiwanya berputus asa daripada berterusan memberikan usaha dan kesungguhan. Kerana kerap kali gagal, menyebabkan satu orang dia malah nak try untuk kali yang seterusnya. Mungkin dah try 3 kali, Allah nak beri pada kali yang keempat, tapi nak pergi ke kali yang keempat tu dia lemah, dia tak semangat dah, dia malah, sebab dia rasa 3 kali je. Okay. Kemudian apa lagi dia kata? Dia kata sini disebut, oleh sebab itu dia perlukan bantuan kekuatan daripada Allah Azza wa Jal dengan memohon pertolongan daripada penciptanya, sehinggalah dia dikeluarkan daripada masalah putus asa. Macam-macam mana pun dia kena tengok hubungan dia dengan Tuhan. Sebab sebahagian orang dia try hard, waktu dia try hard tu dia try tanpa dia minta pada Tuhan. Dia terlalu mengikut flow sunnatullah sangat, sehingga dia lupa berdoa, sehingga dia tiada keyakinan diri yang betul-betul kuat kepada Allah Azza wa Jal. Dia fikir kerja banyak, duit banyak lah, kerja kurang, duit kurang lah. Dia tak fikir Allah itu Ar-Razzaq. Sumber-sumber rezeki bukan hanya daripada kerja semata-mata. Bukanlah satu hukum alam yang tetap, satu orang yang workaholic dia akan dapat lebih. Tak semestinya. Memang hukum alam umumnya macam tu, tapi ada orang tak juga macam tu. Kenapa berulang-ulang kali? Kerana mungkin kena check balik sejauh mana hati yang betul-betul yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia nak syarah pada potongan hadis, ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Berapa ribu kali anda gagal, itu bukan isunya. Dan jangan tengok orang lain terlalu lama sangat, tengok orang berjaya terlalu lama sangat, jangan. Menyebabkan kadang-kadang kita cepat putus asa. Tengok orang di kiri dan kanan, dia ni qualification pun tak seberapa sangat, tapi minta kerja apa, cepat je lekat kerja dekat dia. Kadang-kadang sebahagian orang dia putus asa. Allah Ta'ala kata, hadis Nabi kata, ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolong pada Allah, minta, wala ta'jiz, dan jangan lemah. La itu ialah larangan. Lemah je, carilah apa-apa medium yang boleh menguatkan kita balik.
Kemudian apa lagi dia sebut sini? Dia kata dia perlukan bantuan kekuatan daripada Allah dengan memohon pertolongan daripada penciptanya, sehinggalah dia dikeluarkan daripada masalah putus asanya. Oleh hal yang demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon mendapat kekuatan dan keazaman dengan berharap kepada Allah serta memohon perlindungan daripada sifat lemah dan malas. Kalau kita perasan di Perlis ni, khutbah Jumaat, benda ni ada disebut. Minta supaya orang-orang rakyat negeri Perlis ni dan orang-orang yang ada di negeri Perlis lah. Sebab kalau kira rakyat, orang yang bukan IC 09 tak masuk dalam doa tu. Semua sekali. Daripada berfikiran dangkal, lemah dan malas. Ada. Negeri lain dia fokus kepada nak Asy'ariyah Maturidi je. Kan negeri lain dia punya khutbah kedua kan. Jadikanlah negeri ini, rakyat yang duduk negeri ini berakidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lemah pun tak apa, dangkal pun tak apa, malas pun tak apa. Asy'ariyah Maturidiyah saja. Tak salah pun. Cuma saya nak sebutnya ada benda lebih penting lagi. Itu hanya isu furuk yang tak perlu difokuskan sangat. Cuma ada orang dia minat, bila mana kuasa ada kat tangan, dia minat buat apa yang dia nak sebab dia dah ada kuasa. Okey, tak apalah. Cuma nak sebutnya ialah benda yang penting di sini ialah Nabi ajar pada kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari, iaitu pada muka surat 43 tu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau banyak mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Tu sambungan dia. Dalam hadis, dalam buku kita ni dia habis dekat wal bukhli wal jubn. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak di bawah bab at-ta'awudz min ghalabatir rijal, bab mohon perlindungan kepada Allah daripada dibelit oleh tekanan orang. Dalam hadis ni Nabi ajar pada kita untuk kita berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kerungsingan dan kesedihan. Alham ialah rungsing pada benda yang belum berlaku. Rungsing kita. Banyak benda-benda yang terbeban dalam otak kita ni merungsingkan kita. Bahkan kalau kita tengok isu ni, fikir benda-benda yang tak berlaku sehingga rungsing tak boleh buat kerja apa-apa, bukan hanya berlaku pada orang yang dah ada komitmen. Budak-budak kecil pun sudah ada kerungsingan ini. Dan kita kena tahu, di Malaysia ni, negara kita ni mencatatkan penyakit-penyakit mental yang tinggi daripada usia yang kecil lagi. Ada banyak penyakit mental ni. Salah satunya lah overthinking. Dia overthinking, dia fikir satu benda melampau, lepas tu dia upgrade penyakit mental dia tu jadi anxiety pula. Anxiety ni dia teruk sebab dia ada bisikan-bisikan dalam kepala dia. Sehingga ada bisikan ajar dia, cukuplah hidup, bunuhlah diri, carilah bangunan tinggi sikit, terjunlah, bagi putus kepala pun tak apa. Ada satu benda ajar dekat dia. Bermula kepada overthinking. Bermula daripada overthinking tu. Okay. Kita tengok di Malaysia kita ni, bila mana budak-budak yang kecil belum sampai usia 15 tahun, dia dah ada bebanan. Dia kena exam, dia kena fulfill semua exam dia tu dengan keputusan yang baik. Lebih parah bila mana ada mak ayah yang telah guna, orang kata apa, sukatan pelajaran ini untuk lebih menyayangi anak. Kalau dia cerdik, dia exam tinggi, yang ni sayang lebih, yang ni beri macam-macam. Lepas pada tu kalau yang kurang sikit beri perhatian. Benda tu rungsing, jadi anak tu takut untuk tidak disayangi. Jadi dia pun belajar dalam keadaan tertekan. Akhirnya dia jadi antisocial. Dia jadi tak reti. Bila mana dia duduk dalam kalangan masyarakat, dia macam kaku, tak reti bersembang dengan orang, tak reti, kehidupan dia tidak normal. Kalau kita tengok, orang barat sudah mulai berubah pola ini. Dia orang nak buang orientasi exam yang melampau, sehingga budak jadi rungsing, sehingga dibebani dengan macam-macam bana, sampailah dia usia tua.
tak selesai benda tu. Bila mana masuk universiti dia runsing, ni kalau graduate nanti ni boleh kerja ke tak, nak kena bersaing dengan pasaran-pasaran graduan-graduan yang lain. Hari konvo punya seronok, lempar topi. Hari cari kerja, topi pun kena jual sebab tak ada duit. Okay. Jadi ini benda yang berlaku dalam kehidupan sekarang. Ini benda yang berlaku. Okay. Jadi dalam hadis ni Nabi minta pada kita supaya jangan jadi orang yang runsing. Hazan maksud dia sedih dengan sebab kesilapan lampau. Kesilapan lampau yang dibuat tu dia jadi sedih. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat, mereka ni sebahagiannya kadang-kadang penyembah berhala yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat totok sembah berhala. Tapi masuk Islam, dia tak menyebabkan sahabat tu rasa kecil diri dia berbanding sahabat yang tak pernah sembah berhala. Dia orang berusaha, fastabiqul khairat, bersungguh-sungguh dia orang pada kebaikan. Dan suasana kehidupan para sahabat ni pun dia elok. Dia kalau ada isu bertelagah pun dia tak divert point. Memang ada sikit jurang orang yang baru masuk Islam dengan orang yang awal masuk Islam. Muhajirin yang masuk Islam dengan Ansar yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam daripada kalangan orang kaya, orang yang masuk Islam daripada kalangan orang miskin, orang ada nama, orang tak ada nama, orang yang masyhur, orang yang kurang masyhur. Jurang tu ada, tapi Nabi berjaya menipiskan jurang itu. Tak ada lah orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dia tengok Abu Bakar, dia tengok Ali, dia pergi dekat Abu Bakar, Umar tak apalah, tak pernah sembah berhala, aku ni berhala apa yang aku tak pernah sembah dulu. Dia tak ada. Tak ada lah Abu Bakar ataupun Ali tu pun menyambut, itulah hang ni memang teruk pun dulu, kalau masuk syurga lambat pun padan. Dia tak cakap macam tu. Jurang itu tidak wujud, sehingga masing-masing berusaha. Tak boleh cakap, isu tu tak boleh cakap, tu cerita lama. Benda ni dia akan menumpulkan huzun. Sebab itulah untuk merealisasikan benda ni, dia memang perlukan kepada suasana persekitaran. Berdoa juga, tapi kadang-kadang masyarakat tak membantu, mak ayah yang kurang faham, rakan-rakan yang toksik, suasana yang tak elok, menyebabkan dia jadi tak kuat benda tu. Sebab tu antara rahsia yang agak, orang kata apa, mujarab lah untuk buang benda ni, orang tu dia kena tinggalkan lingkungan yang buruk, dia kena tinggalkan. Sebab tu kau tengok Nabi sendiri bila mana lingkungan terlalu buruk di Mekah, minta pada Tuhan kena keluar dah ni, tak boleh duduk di Mekah ni, tak nampak jalan. Keluar, dapat arahan keluar ke Madinah. Orang Madinah lagi bagus, lagi baik, walaupun kurang maju. Kurang maju tak apa, asal ada panduan, asal boleh bagi satu cara untuk memajukan dia orang akan lebih maju daripada tempat-tempat lain. Majunya Madinah ni, betapa majunya Madinah, apa dia? Dajjal tak boleh masuk. Tuan-tuan tengok tempat lain, polis punya ramai, askar punya ramai, boleh track apa-apa saja yang masuk dalam kawasan bandar dia, tapi tak terlepas juga Dajjal masuk situ. Dajjal mesti masuk. Madinah ni tak boleh masuk. Kerana apa? Mereka membangunkan iman. Pembangunan iman dulu yang difokuskan. Okey. Jadi dalam hadis tu Nabi suruh kita berdoa. Doa ni doa pagi, petang. Kita diajar untuk baca. Bahkan doa ni pun kita boleh baca bila mana kita habis tahiyat sebelum beri salam. Minta supaya jangan lemah, jangan malas, jangan kedekut, jangan juga jubun. Jubun tu maksud dia apa? Pengecut. Jangan jadi diri yang pengecut. Cuma sambungan bagi doa tu ialah ghalabatid dain, dibelit hutang, wa qahrir rijal, dan ditekan oleh orang-orang yang berkuasa sehingga kita jadi serabut. Poin dia nak sebut sini ialah bila mana kita minta pada Allah Azza wa Jalla, bila mana Nabi kata ista'in billah wa la ta'jiz, yakin Tuhan akan tolong. Sekarang ni masalah orang sekarang ni, siapa-siapa saja, hatta ustaz yang pandai nasihat orang pun belum tentu dia ada keyakinan yang luar biasa pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang yakinnya satu orang tu pada Allah Ta'ala
dia boleh meruntuhkan hukum alam. Sebab Tuhan telah melihat pada diri dia tu ada keyakinan yang luar biasa, maka Tuhan akan tolong dia dengan pertolongan yang tak disangka-sangka. Sebab dia mesti berkait dengan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan sebut dalam surah At-Talaq, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan akan jadikan jalan keluar yang tak dia sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki daripada jalan yang tak dia sangka. Ayat ni orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. Tapi tak tahulah apa hubung kait dia dengan 1000 dinar tu. Yang pasti ayat ni ada dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq ni surah yang cerita tentang perceraian. Sebab antara benda yang berat pada manusia ni ialah konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga ni bila mana kena, payah. Sebab tu Nabi suruh diam banyak, terutamanya bagi lelaki, bagi perempuan pun sekali. Sebab dengan diam, dia akan macam tarik handbrake untuk fikir. Tapi kalau dia tak diam, dia lepas aja, menyebabkan akan berlaku kerosakan yang lebih teruk lagi. Jadi nak sabar mulut daripada diam tu pun satu hal juga lah. Cuma nak katanya, itu ialah bahagian daripada takwa. Sebab tu ada cerita yang terkenal. Cerita ni diletakkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Cerita ni pun ada dalam Tarikh Baghdad oleh Khatib Al-Baghdadi. Syiar A'lam An-Nubala ni Imam Az-Zahabi tulis. Iaitu satu cerita yang diberi nama Rihlah Al-Mahamidul Arba', perjalanan 4 orang Muhammad. Sebab apa nama cerita tu perjalanan 4 orang Muhammad? Sebab 4 orang yang musafir ni nama Muhammad semua. Siapa dia? Yang pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis kepada tafsir At-Tabari, yang mula-mula menghimpunkan ilmu tafsir pada satu kitab, tafsir Tabari itulah. Yang kedua ialah Muhammad bin Nasir Al-Marwazi. Imam Al-Marwazi dikenali satu orang tokoh yang hebat dalam bidang hadis. Yang ketiga ialah Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, terkenal dengan Musnad Ar-Ruyani. Orang belajar hadis dia tahu lah. 4 orang ni tokoh hadis lah, dan tokoh yang sangat hebat. Yang keempat Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. 4 orang. Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah atau dikenali dengan Ibnu Khuzaimah. 4 orang ni berasal daripada satu wilayah, iaitu Iraq. Belajar hadis, banyak sanad hadis. Dia orang ni berkawan rapat. Akhirnya buat keputusan nak pergi ambil sanad-sanad hadis daripada muhaddis yang hidup di Mesir. Pergi 4 orang ni bawa bekal. Iraq dengan Mesir dipisahkan dengan laut. Perjalanan yang jauh. Memang kena berjalan kaki banyak, kena ada naik kapal, kena berjalan lagi. Jadi dia orang ni buatlah bekal untuk membantu perjalanan tu supaya perjalanan tu dapat diteruskan dengan baik. Tapi bekal tak mencukupi bila mana dia orang sampai di satu tempat ni. Sampai satu tempat ni bekal dah habis. 4 orang ni bekal dah habis. Akhirnya 4 orang ni bincang, kita ni dah sampai satu tahap kena minta tolong dengan orang. Cuma kita tak boleh 4 terus keluar minta tolong. Kita kena cabut undi, seorang je keluar minta tolong. 3 lagi duduk sini. Duduk di tempat ni supaya mudah kita nak cari apa semua. Buat cabutan undi, yang kena keluar minta tolong ialah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. Kena dekat dia giliran ataupun undian tu, dia pun kata, biarkan aku salat dulu, aku nak salat istikharah. Tuan-tuan boleh bayang, tengah lapar, kita suruh dia pergi cari makan. Pergi cari makan bukan suruh cari duit, cari makan. Dia boleh bagi excuse nak salat dulu. Tapi dengan sebab 4 orang ni orang ada ilmu. Orang ada ilmu ni banyaklah sabar dia. Jadi take your time lah untuk istikharah. Waktu dia istikharah tu, lepas selesai Ibnu Khuzaimah istikharah, dia orang duduk di satu rumah tumpangan.
yang disediakan oleh kabilah-kabilah tertentu sebagai tempat RNR. Tapi RNR zaman dulu bukan macam RNR sekarang. Ada tandas, ada kepala paip, ada kipas lagi, tak ada. Dia rumah betul-betul rumah tengah padang pasir. Tak ada selimut, tak ada apa. Just rumah kosong, bolehlah masuk duduk dalam. Lapu, pelita semua pun tak ada. Ibnu Khuzaimah salat, tiba-tiba daripada luar, empat orang ni perasan obor. Orang satu gerombolan bawa obor sebab tengah padang pasir ni. Sampai segerombolan tu tentera-tentera yang berkelengkapan yang lengkap lah. Kelengkapan tentera, nampak macam utusan daripada khalifah. Sampai-sampai dia ketuk pintu, dia bagi salam. Yang 4 orang ni pun jawab salam. Salah seorang daripada kumpulan tu pun, macam ketua kumpulan tu pun, dia pun tanya, Aina Muhammad bin Jarir At-Tabari? Siapa Muhammad bin Jarir At-Tabari sini? Imam Ibn Jarir pun keluar, dia kata aku. Ni ambil satu bungkus. Siapa Muhammad bin Nasir Al-Marwazi? Ambil satu bungkus. Siapa Muhammad bin Harun Ar-Ruyani? Kan ambil satu bungkus. Siapa Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah? Ambil satu bungkus. Empat orang dibuka. Dalam bungkusan itu ada 50 dinar emas. 50 dinar. Jadi Ibnu Jarir yang agak senior sikit, macam ketua kumpulan, dia tanya, kamu orang ni semua siapa? Dia kata, kami utusan khalifah. Khalifah pada zaman tu lah. Saya tak pasti khalifah ni siapa, kena cek balik. Kami diutus oleh khalifah sebab semalam dia mimpi. Dia mimpi ada 4 orang tengah musafir, ahli ilmu, terputus bekalan. Jadi minta hantar bantuan ni kepada 4 orang ni. Jadi kami cari, kot-kot lah ada duduk di mana-mana kawasan yang dekat-dekat dengan Mesir ni. Kami nampak ada satu rumah tumpangan tu macam ada orang. Kami pergi tengok. Dan dah ada pengecaman lah, bukan tanya Muhammad bin Jarir At-Tabari, pakai bagi macam tu je. Maknanya dia dah ada dokumen. Muka dia macam ni, janggut dia macam ni, dia dah ada sistem. Zaman tu macam immigration sekarang lah. Boleh cek tengok, tak payah tipu lah. Kita orang dah tahu. Saja tanya aja. Okey. Jadi apa yang kita boleh ambil pada cerita ni? Keyakinan. Bila mana satu orang dia macam dah lost, tak tahu nak tolong dengan siapa lah. Sebab dia orang dah try tengok tempat-tempat ada kampung orang tu yang kita boleh minta tolong, tak boleh. Last sekali kena balik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jadi masalah sekarang, kita ni kurang keyakinan. Kurang yakin, itu yang kadang-kadang cepat putus asa. Bila cepat putus asa, menyebabkan walaupun dah berdoa, dah solat, tapi dia macam hati tu masih lagi ada rasa jadi ke tak ni. Kalau ada rasa macam tu, ketahuilah tak jadi. Senang. Kalau tuan-tuan salat, minta pada Tuhan, kita sakit, minta pada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah sakit aku. Dalam hati, boleh sembuh. Tak sembuh lah. Dia punya conclusion dia, tak sembuh. Tak payah tunggu lah. Berhenti lah salat, senang. Senang cerita. Kumpulkan keyakinan tu dulu. Kumpulkan keyakinan. Sebab tu keyakinan ni, dia perlukan kepada, mau kata apa? Perlukan kepada kita garap benda tu. Kita yang lahirkan. Kita yang murnikan benda tu. Keyakinan-keyakinan ni. Memang cara dia lah, kena banyak mendengar cerita salafus salih ni lah. Tapi kadang-kadang sebahagian orang dia over, dia dengar cerita wali tu, wali ni, dia sampai jadi malah kerja dah pun. Yang tu pun kadang-kadang tak terkawal juga. Bila mana dia ni dah macam lost, tak tahu nak buat apa, dah lemah. Sebab tu di Malaysia ni, bila mana ramai orang putus asa, peluang ni diambil oleh kelompok tertentu. Kamu putus asa, okey, masuk majlis kami, dengar dulu, kita nak qasidah sikit ni. Ni dengar qasidah. Lepas tu dia cerita mengarut sekali. Lepas tu datanglah rasa minat orang yang tengah putus asa tu. Macam mana saya nak dapat macam wali ni? Wali ni makan ayam, habis tulang tu kumpul balik, dia pun sebut-sebut sikit doa apa-apa, ayam, tulang ayam tu macam tu jadi ayam balik. Jadi tak rugilah dia. Kan ada cerita karamah wali tertentu kan. Orang beritahu, orang tegur dekat wali ni. Cerita ni dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi wallahu alam tak pasti cerita ni betul atau tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang tokoh sufi yang hebat. Dan dia sangat kuat dengan mazhab Hambali tu.
Dia ikut follow mazhab Hambali. Ada orang cerita, ada sebahagian penceramah di negara kita ni cerita, dia kata ada diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni dia ada tempat pengajian dia lah, dia mengajar orang. Jadi ada anak-anak murid dia. Antara anak-anak murid dia tu, ramai di antara mereka ni tak dapat makanan yang cukup, menyebabkan mak ayah yang hantar tu, anak tu asalnya sihat elok jadi makin kurus. Sehinggalah mak ayah tu protes. Dia tengok Syekh Abdul Qadir Jilani makan ayam, sedap lah. Anak murid kurus. Jadi pengurusi PIBG ni dah berang semacam. Dah kata apa, dah cengeng semacam ni. Satu macam. Dia pun pergi jumpa. Dia tengok, Syekh, anak aku kurus. Hang makan ayam panggang. Apa punya tu guru? Syekh Abdul Qadir Jilani pun makan. Sampailah tinggal tulang. Lepas pada tu dia berdoa pada Allah Ta'ala, tulang tu macam tu jadi ayam balik. Tu cerita, seronok cerita tu kan. Okay. Jadi ayam. Lepas pada tu dia beritahu dekat ayah dia tu, kalau anak kamu boleh buat macam ni, aku akan bagi dia makan ayam. Banyak mana dia nak makan. Sekarang ni dia orang dalam latihan untuk mencantumkan tulang ayam. Tunggu dulu. Tak tahulah cerita tu betul ataupun tidak. Okay. Tapi yang ni tak sihat dalam membentuk keyakinan. Sekarang ni kita yakin pada Tuhan boleh bantu kita, tapi bukan kita menunggu keajaiban-keajaiban yang seperti ini. Sebab saya tahu ada sebahagian orang dia involve dengan kelompok-kelompok ni dengan sebab dia nak kelebihan tertentu. Macam sebahagian orang dia masuk satu kumpulan tarekat apa entah, tak diketahui lah kejelasan amalan dia tu, cuma dia dapat maklumat kalau amal zikir ni dia akan jadi orang yang kebal. Ataupun dia akan menyebabkan datanglah duit-duit apa semua daripada tempat-tempat yang tak diketahui. Dia nak benda tu, dia nak. Sekarang ni Ibnu Khuzaimah dan 4 orang ni, dia orang tak pernah aim pun ataupun tak ada pun dari antara 3-4 orang ni, dia kata Ibnu Khuzaimah nanti dalam doa pada Tuhan supaya khalifah bagi hantar bantuan dekat kita. Dia orang tak pernah aim macam tu. Dia orang cuma ya Allah tolong. Lepas tu datang. Tak ada lah Ibnu Khuzaimah kata, tadi aku sebut macam tu. Tapi aku sebut 60 dinar. Macam mana 50 ni? Dia tak kata macam tu lah. Sebab dia orang bukan aim. Dia orang nak bantuan. Cukup, dapat bantuan cukup. Dapat lepaskan diri daripada apa yang sedang menyempit tu. Okay. Poin yang kelima. Ada masa sikit lagi. Okay. Poin yang kelima, menjauhi sikap berputus asa. Untuk menguatkan lagi maksud ungkapan sebelum ini, Nabi SAW menyebutkan lagi buat orang mukmin seperkara sebagai langkah pencegahan. Baginda SAW bersabda, dan jangan bersikap lemah. Nabi kata wala ta'jiz, yakni jangan kamu berputus asa. Kenyataan ini bermaksud kamu tidak boleh menjadi lemah, longlai dan rapuh. Muka surat 44. Mereka yang ditimpa sifat putus asa ke atas diri sendiri merisikokan iman. Kalau dia lemah, memang iman dia akan tergadai. Memang dia akan buruk sangka pada Tuhan. Ia melemahkan iman. Demikian penulis jelaskan bahawa kekuatan yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah kekuatan iman. Sebab tu orang beriman kalau dia tak dapat bahagian di dunia pun, dia yakin dia akan dapat bahagian di akhirat. Itu sebaik-baik pengharapan. Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi. Sebab tu bagus kalau satu orang tu dia kena apa-apa, dia sebut tak apa, tak dapat di dunia pun, di akhirat Tuhan bagi lebih. Itu bagus. Itu ialah proses menggarapkan iman supaya tidak cepat putus asa dengan ujian. Kita kena tahu dalam hadis Nabi sebut, bila mana Allah Ta'ala dia sukakan pada hamba tu, dia nak angkat hamba tu, dia akan timpakan ujian macam mana pun. Hatta urusan dunia pun, satu orang dia nak naik pangkat, dia kena lalui ujian macam mana pun. Dia tak akan boleh naik pangkat free macam tu je. Itu bab urusan dunia. Apatah lagi urusan akhirat, pengangkatan darjat, kenaikan iman itu ialah satu benda yang luar biasa. Sebab tu tuan-tuan tengok apa nama ni, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tabi'in, anak pada Zubair bin Al-Awwam. Dia di antara 7 orang fuqaha Madinah. Ketika mana dia bawa anak dia masuk dalam istana Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni kawan-kawan dia lah, zaman dia muda lagi.
maaf, bukan Harun ar-Rasyid, Abdul Malik bin Marwan, kawan dia. Abdul Malik bin Marwan, dia jadi khalifah tu. Lepas Abdul Malik bin Marwan ni, Umar bin Abdul Aziz. Okay. Abdul Malik bin Marwan ni bawa, undang dia masuk dalam istana khalifah. Dia bawa anak dia, Urwah bin Zubair. Bawa anak dia kata nak minta izin nak pergi tengok kuda-kuda istana. Tengok kuda ni zaman sekarang macam tengok kereta-kereta orang kaya. Tengok, seronok tengok. Ayah dia dengan khalifah menyembang. Sembang urusan negara apa-apa sajalah, hukum hakam. Tiba-tiba pengawal datang bagi tahu, minta maaf, khalifah Amirul Mukminin nak bagi tahu satu benda, anak kepada Urwah bin Zubair mati kena tendang dengan kuda. Baru sekejap tadi. Dia duduk tengok-tengok kuda, ada satu kuda naik minyak apa tah. Tendang dia, kena rusuk dia, mati. Khalifah dirundung rasa bersalah. Abdul Malik bin Marwan ni. Dia kata aku akan bayar pampasan. Saya kata tak apa. Ini semua ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni tugas aku ialah uruskan jenazah anak aku. Tapi muka tak berkerut. Dia tak kata mangkak punya khalifah. Tak reti nak letak kuda dalam kandang elok ke? Sampai anak aku mati. Dia sabar. Tuan-tuan kena tahu, lepas dia uruskan jenazah anak dia, lepas dia urus tu, kebetulan tanah yang dia pijak tu, tanah tempat perkebumian tu, tanah yang ada bakteria yang boleh menyebabkan orang kena gangrene. Arab panggil gargarinah. Penyakit yang kena pada kaki, dia akan menyebabkan kaki kita tak ada cara lain kena potong. Bertimpa-timpa kena. Kita bagi dalam azan dulu, nanti saya sempurnakan. Okey, kita sambung sikit lagi. Cerita Urwah bin Zubair. Bila mana dia uruskan jenazah anak dia, tanah yang tempat pengkebumian anak dia itulah tanah yang ada bakteria yang boleh menyebabkan kaki ataupun apa-apa sajalah anggota badan yang kena pada tanah tu dia akan kena gangrene. Arab panggil gargarinah. Menyebabkan kaki tu tak ada cara lain, bila mana kena saja dia kena potong. Panjang lagi lah cerita dia. Cuma saya nak ceritanya ialah dia fuqaha us-sab'ah, 7 orang fakih di Madinah, orang alim, ada kedudukan di mata pemerintah pun. Abdul Malik bin Marwan pada waktu tu, ujian tak berhenti kena. Ujian tak berhenti. Tapi apa yang lebih pada Urwah bin Zubair, dia sentiasa meletakkan sangka baik dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak lemah. Sebab pertama kita yang tahu dia ada 4 orang kawan dan adik-beradik dia lah. Salah seorangnya Abdul Malik bin Marwan. Selain daripada tu ialah Mas'ud bin Zubair, Abdullah bin Zubair, ni adik-beradik dia, dan dia sendiri. 4 orang waktu muda ni pernah duduk tepi Kaabah, dekat dengan Kaabah, bukan duduk tepi betul-betul lah, dekat dengan Kaabah dan bercita-cita. 3 orang daripada 4 orang tu, iaitu Abdullah bin Zubair, Mas'ud bin Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan, cita-cita dia orang adalah cita-cita dunia. Seorang nak jadi khalifah, seorang nak jadi gubernur di Iraq, seorang nak jadi gubernur di Syam. 3 orang ni mati. 2 daripadanya mati dalam keadaan tragis, dibunuh oleh orang yang nak jatuhkan dia. Abdul Malik bin Marwan ni dia mati elok lah, taklah mati teruk. Cuma nak katanya antara 4 orang, 3 orang minat dunia, seorang je minat akhirat. Urwah bin Zubair dia kata aku tak nak macam yang korang semua nak ni. Aku cuma nak Allah Ta'ala beri pada aku ilmu, aku dapat amal ilmu tu. Dan Urwah bin Zubair dia punya respon tu macam sinis lah pada 3 orang ni. Dia kata barakallahu fi umuri duniakum. Semoga Allah Ta'ala memberkati keinginan dunia yang ada pada kamu. Tak, saya nak kata apa? Ni zaman tabi'in. Ni bukan zaman milenium tahun 2000 kan. Zaman tu keinginan dunia ni 3 ni sebab satu. 3 orang minat dunia. Sahabat tu ada lagi tu. Bukan sahabat dah mati semua. Sahabat tu ada lagi. Keinginan pada dunia ni ialah satu benda yang memang betul-betul wujud dalam hati manusia. Siapa pun mesti ada benda tu. Mesti nak. Keinginan pada dunia ni kalau tak dikawal, dia akan mengganggu proses untuk yakin pada Tuhan. Termasuk dalam hadis yang kita bincang ni, ista'in billah. Sebab tu satu orang bila mana kita kata kamu tak dapat buat apa dah, kamu kena minta tolong pada Tuhan, tapi dalam hati tu tak fikir, kalau ada duit ni aku pergi berubat dengan orang ni, dengan dia ni. Dia macam tak letak lagi
Persentage yang paling besar ialah pengharapan pada Tuhan. Sebab tu hadis ni antara punca kejayaan satu orang, walaupun di mata orang-orang lain dia gagal, tapi sebenarnya dia cemerlang, iaitu dia meletakkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita tengok ada satu orang sahabat, saya tak ingat nama dia, ni tiba-tiba duk teringat. Dia ni menjadi wakil utusan untuk deal pada perang Uhud kalau tak silap, ataupun perang Khandaq. Kena cek balik lah. Cuma dia pergi jumpa musyrikin. Musyrikin tu bunuh utusan Nabi ni. Ikut undang-undang tak boleh bunuh utusan. Waktu dia kena tusuk dengan lembing atas dada dia, betul-betul dia kena, sahabat ni. Dia kena tu, darah penuh keluar. Dia kata, fuztu ya Rab, aku dah berjaya hari ini. Pening yang bunuh dia. Aku boleh bunuh dia, dia kata dia pula yang berjaya. Sebab apa? Sebab yang ni yang aku nak ni, mati di tangan kufar akan menyebabkan aku dibilang daripada orang mati syahid. Pening. Orang kafir tu pening. Sehingga menyebabkan dia masuk Islam. Kerana dia terfikir kata-kata orang Islam yang dah dia bunuh. Waktu kena bunuh tu, dia tak kata aku gagal, aku ni lemah, aku tak boleh bertahan Islam. Dia kata aku fuz. Fuz ni maksud dia apa? Aku dah berjaya. Walaupun di mata orang kafir dia nampak macam gagal, tapi sebenarnya dia menang. Akhirnya apa jadi? Kemenangan yang besar. Walaupun dia dah mati, orang yang bunuh dia tu telah jinak hatinya untuk masuk Islam. Dia dah mati dah, tapi dia telah berjaya menyebabkan kawan tu berfikir. Yang bunuh dia tu jadi berfikir. Lain macam dia ni. Orang lain bila mana mati, teriak lagi ataupun sedih, mati aku, betul lah aku ni tak mampu. Tak, lain. Ini kayu ukur orang beriman dalam menilai kejayaan. Sebab tu kejayaan paling besar ialah kejayaan akhirat. Okay. Kita ada dua lagi poin untuk kita sambung, iaitu tegahan untuk menyesali perkara lampau dengan beriman dengan ketentuan Allah. Lepas pada tu kita akan pindah ke hadis yang ketiga. Yang ni kita sambung minggu depan. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.